surah Al-Qamar. Baik, tuan-puan yang dah pernah ikuti Moh Ngaji musim yang keempat, musim yang sebelum ni lah. Sekarang ni musim kelima kan. Jadi sebelum ni saya dah pernah share juga pada tuan-puan tentang 6 ayat pada surah Al-Qamar ni. Jadi kepada yang baru, kepada yang belum tanda, saya nak minta tuan-puan tanda dulu. Okey, saya nak minta tuan-puan tanda dulu pada ayat yang saya labelkan warna biru ni. Cuba perhatikan. Okey, saya padam. Lihat pada ayat 16 Azabi wa nuzur. Tuan-puan cari semua ayat yang ada kalimah azabi wa nuzur. Okey, yang ni kedua ayat 18 azabi wa nuzur. Dapat ayat 16, kemudian ayat 18, ayat 21, ni ada satu lagi azabi wa nuzur. Dia mesti azabi wa nuzur. Mesti azabi wa nuzur. Sebab apa saya kata begini? Sebab kalau tengok ayat 23 ni, dia ada juga nuzur kat ujung. Tapi kita tak perlu tanda. Sebab apa? Dia bukan azabi wa nuzur. Dia bin nuzuri. Kan? Jadi ingat fokus pada ayat yang saya sebutkan. Sekali lagi ayat 16, 18 dan 21. Okey, kemudian kita tengok muka surat 530. Kita label dulu tuan-puan. Sebentar lagi saya akan sharekan apa yang ada pada ayat yang kita labelkan ni. Okey, ni ayat 30 satu lagi. Ayat 30. Kemudian ayat 37, tengok bawah. Tadi ayat 30. Kemudian ayat 37. Ayat 37, tengok ni azabi wa nuzur. Okey, kemudian ayat 39 pula. Ayat 39, nampak? Azabi wa nuzur. Okey, jadi ini sahaja tuan-puan. Kalau tengok ayat 41, dia ada nuzur juga. Tapi macam saya kata, kalau dia bukan azabi wa nuzur, maka tak perlu tanda. Jangan tanda. Jadi kalau kita total balik semua, ada berapa? Kat sini 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kalau kita gabungkan tadi seluruh semua yang kita dah tandakan tu, akan ada 6 tempat tuan-puan. Akan ada 6 tempat yang kita tanda. Betul tak? Tuan-puan dah check? Siapa yang dah tanda, alhamdulillah lah. Ni saya fokuskan kepada sahabat-sahabat yang baru ni. Jangan keluar tuan-puan menyesal nanti. Okey, tak adalah menyesal. Terpulang lah. Kalau tuan-puan rasa tak penting, okey je. Tapi siapa yang nak dapat pencerahan boleh stay dulu. Baik. Jadi ayat yang kita tandakan ni tuan-puan, pada setiap huruf ra yang kita nak berhenti ni, cuba tengok. 6 tempat yang kita tanda ni, hujungnya semua ada ra, betul? Semua ada ra. Semua ada huruf ra. Okey, jadi nak diringkaskan cerita, setiap huruf ra yang kita tanda ni, huruf ra pada ayat yang kita tanda ni, kita boleh baca dengan 2 wajah. Yang mana kita boleh baca sama ada tebal ataupun nipis pada huruf ra yang kita tanda ni. Jadi kalau tengok pada ayat 16, okey, ayat 16 saya akan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. Azabi wa nuzur. Kita baca dengan tebal. Azabi wa nuzur. Angkatlah pangkal lidah kita tu. Nuzur. Nuzur. Kita baca dengan tebal. Dan kita juga boleh baca dengan nipis. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Wa nuzur. Wa nuzur. Baca dengan nipis. Baca dengan
dengan nipis. Baik, sama juga ayat yang lain. Azabi wa nuzur. Kan kalau kat sini azabi wa nuzur. Semua ayat yang kita tandakan ini boleh dibaca tebal ataupun nipis pada ra. Baiklah, sekarang ni saya nak cerita pula kenapa boleh jadi macam tu. Kan? Kenapa pula boleh baca tebal dan kenapa pula boleh baca nipis. Okey, sekarang ni kita akan cerita dulu kenapa ra ini dibaca dengan tebal. Okey. Azabi wa nuzuri. Okey, ra ni asalnya baris bawah kan? Ri. Okey, bila kita waqaf azabi wa nuzur. Ra ni kita akan matikan dia. Ra ni kita akan matikan dia. Jadi bila ra mati sebelumnya baris hadapan. Ra mati sebelumnya baris hadapan. Memang nak tak nak kita kena baca dengan tebal. Jadi ini adalah alasan kenapa kita baca dengan tebal. Azabi wa nuzur. Kerana berbalik kepada kaedah. Ini kalau tuan-puan dah belajar tentang hukum ar-ra. Okey, ra tebal nipis ni, ra tafkhim wa tarqiq. Jadi sepastinya tuan-puan dah hadam lah tentang kaedah ni kan. Ra mati sebelumnya baris hadapan perlu dibaca dengan tebal. Okey. Jadi ini huraian kenapa ra dibaca dengan tebal. Dapat ya? Itu huraian dia. Itu hujah dia. Kerana ra mati, kita matikan dia kan? Kita matikan dia dan sebelumnya baris hadapan. Itu je sebab dia. Dan huraian ini juga terpakai pada semua ayat-ayat yang lain ni. Azabi wa nuzur. Semualah yang kita tanda ni. Kan ayat 18, 21, 30 tadi. Sama je. Huraian dia sama. Baik, dan yang seterusnya saya nak share pula kenapa ra ini boleh dibaca dengan nipis. Azabi wa nuzur. Kenapa boleh dibaca dengan nipis? Okey. Tentang ra tebal tadi kita tinggalkan sekejap. Okey, tinggalkan sekejap. Jadi saya padam dulu yang ni. Okey, saya padam dulu. Baik. Clearkan fikiran. Jangan kaitkan dengan yang tadi. Yang tadi itu dah selesai dah. Ra mati sebelum dia baris depan. Itu huraian kenapa ra dibaca tebal. Sekarang ni kenapa ra boleh pula dibaca dengan nipis. Macam mana boleh berlaku tu? Baik. Jawapannya adalah kerana melihat kepada asal kalimah ini. Asal kalimah ini sebenarnya terdapat huruf ya yang telah dihazafkan. Terdapat huruf ya yang telah dibuang daripada ejaan. Saya ulang sekali lagi. Kenapa ra ni boleh dibaca nipis? Kerana ada huruf ya yang telah dibuang pada ejaan. Okey, di mana kedudukan ya tu? Kedudukan ya tu adalah di sini, selepas huruf ra. Jadi kalau ikut asal kalimah ini adalah azabi wa nuzuri. Azabi wa nuzuri. Saya ulang sekali lagi. Azabi wa nuzuri. Dapat? Ini adalah asal kalimah dia. Ia dieja dengan nuzuri. Ra ini dibaca dengan berapa harakat tuan-puan bila kita dah letak ya ni? Sepastinya dibaca 2 harakat lah. Dia akan mengikut kaedah mad. Okey, kaedah mad. Baik, jadi kalau kita cuba membayangkan huruf ya ini tidak dibuang, huruf ya ini tidak dibuang, kita akan baca macam mana tuan-puan? Bayangkan kalau ya ni tak dibuang, kita waqaf, kita berhenti pada kalimah ini, macam mana bunyi dia agaknya? Mesti kita akan baca azabi wa nuzuri. Betul tak? Azabi wa nuzuri. Yang mana kita mengekalkan sifat nipis padanya. Sebab ra tu baris bawah kan? Kita tak matikan ra. Bahkan kita masih lagi menjelaskan bunyi ra yang dibaca dengan nipis kerana baris bawah ni.
Sebab ra baris bawah kan memang kita baca nipis. Jadi macam saya kata tadi, seandainya kita cuba membayangkan kalimah ni, kita berhenti pada dia tanpa buang huruf ya tu. Bunyi dia macam mana? Wa nuzuri. Perasan tak? Ri. Masih lagi dikekalkan dengan sifat nipisnya. Maka disebabkan itu, ra ini boleh dibaca dengan nipis. Kerana apa? Kerana nak membawa kepada kita satu kefahaman bahawa adanya ya, adanya huruf ya pada asal kalimah ini yang telah dibuang ataupun dihazafkan. Dan alasan ini juga terpakai bagi semua yang kita tanda ni. Ayat 18 pun dia sama juga, ayat 21 sama juga. Semuanya adalah daripada asal kalimah nuzuri yang terdapat huruf ya yang telah dibuang pada tulisan. Jadi kesimpulan dia, kenapa ra ni boleh baca nipis? Kerana nak menggambarkan kepada kita bahawa adanya huruf ya yang telah dibuang pada kalimah ini. Okey, dia macam ibarat dia macam tak nak bagi kita lupa lah asal dia kan, sejarah dia tu. Macam itulah lebih kurang tak nak bagi kita lupa. Asal dia adalah ra yang bersama dengan ya yang telah dibuang. Nuzuri. Baik. Namun bila kita, walaupun kita kata begitu, asalnya ada ya, kita takkan waqaf dengan bunyi azabi wa nuzuri. Tidak. Cukup dengan kita menipiskannya sahaja. Azabi wa nuzur. Itu sahaja. Hikmah dia apa? Kalau contohlah, kalau ra ini hanya dibaca dengan tebal sahaja, maka dia takkan timbul tanda tanya. Takkan timbul tanda tanya. Orang akan terima. Sebab apa baca tebal? Kerana ra mati sebelumnya baris depan. Selesai dah. Tapi bila kita kata boleh baca dengan nipis, jadi nampak tak? Di situ adalah permulaan bagi cerita ini dibuka. Daripada orang tak tahu jadi tahu. Macam tuan-puan hari ni, mungkin ada yang pertama kali dengar kan. Asalnya tak tahu. Mungkin selama ni faham dengan kaedah asas, ra ini dibaca hanya dengan tebal. Betul tak? Tapi bila saya kata, boleh baca nipis juga, tuan-puan pun mesti nak tahu. Kenapa boleh baca nipis? Nampak? Melalui pencerahan ini, tuan-puan sekaligus mendapat tahu bahawa, rupanya kalimah ini disertakan dengan huruf ya pada asalnya. Tapi telah dibuang. Nampak tak? Itu hikmah dia lah. Okey, itu hikmah dia. Jadi, pada ayat yang kita labelkan ni semua, ada 6 tempat ni, kita boleh baca tebal ataupun nipis, dan antara kedua-dua ini, antara tebal dengan nipis, bacaan nipis itu lebih aula, lebih diutamakan. Tetapi kalau tuan-puan biasa baca dengan tebal pun tak ada masalah sebenarnya. Nama pun bacaan khilaf, bacaan yang ada perbezaan, ada dua wajah. Jadi tak ada masalah. Boleh baca tebal, boleh baca nipis. Kalau tuan-puan dah biasa dengan tebal, bacalah tebal. Kan? Kalau tuan-puan boleh baca dengan nipis, baca. Nak selamat, bukanlah selamat. Nak, kalau tak nak lucut daripada pemikiran, takut lupa ke apa, bila setiap kali baca tu, buatlah dua-dua. Kan? Untuk yang pertama, buat nipis. Yang kali kedua, baca dengan tebal. Maknanya ulanglah ayat tu 2 kali. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Tebal. Ulang sekali lagi. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Baca pula dengan nipis. Okey. Baca dengan nipis. Itu sahaja. Terpulang. Kalau kita melalui pengalaman, kalau kita buat ni, bacaan ni, memang kita akan rasa tebal itu lebih sesuai lah. Sebab kena dengan keadaan dia. Kan? Sebab sebelum ra tu ada baris hadapan kan. Jadi bila kita buat tebal tu, rasa macam lebih kena. Wa nuzur. Dia lagi senang nak buat. Kalau nipis ni, wa nuzur. Kan? Kita kena pastikan pangkal lidah kita tu merendah. Tapi tak ada masalah pun sebenarnya. Kalau kita berlatih, InsyaAllah kita boleh buat dua-dua tu. Kan? Tebal boleh buat, nipis pun boleh buat. Tak ada masalah.
Okey, dapat ke semua? Baiklah, jadi ini dia ayat 16, ayat 18, ayat 21. Kemudian muka surat seterusnya 530 pada ayat 30, juga pada ayat 37 dan ayat 39. Okey. Untuk yang jalan cerita macam ni, untuk kalimah wa nuzur ni kat sinilah. Kat sini 6 tempat. Okey. Baca ra nipis lebih baik lah, ya, betul. Tapi kita tak kata kalau baca tebal tu salah. Tuan-puan jangan anggap macam tu. Boleh juga. Siapa-siapa nak baca dengan tebal pun boleh. Nak baca dengan nipis pun boleh. Cuma jika ditanya jika ditanya mana yang lebih baik, jawapannya adalah bacaan nipis. Kerana alasan dia apa? Alasan dia berbalik kepada asal kalimah tu tadi yang mana terdapat huruf ya. Boleh? Ustaz bagi ayat yang bukan bermula dengan azambi, contoh yang di bawah tu tak boleh dibaca. Tak boleh. Yang saya tak tanda ni, selain daripada 6 tempat ni, kita tak boleh baca dua wajah lah. Okey. Kita tak boleh baca dengan dua wajah. Macam ni kan. Ayat 23. Cuba tengok. Ni ayat 23 ni. Yang ni ada juga nuzur. Tapi kita tak boleh baca nipis. Kat sini wajib dibaca dengan tebal sahaja. Kazzabat Thamudu bin nuzur. Wajib dibaca dengan tebal. Sebab kalimah asal ni bukan nuzuri. Dia memang eja macam ni. Bin nuzur. Okey, dia bukannya huruf yang ada huruf ya yang dibuang ke macam cerita tadi kan. Bukan. Dia tak ada. Ini adalah ejaan yang benar. Tanpa ada pembuangan huruf. Boleh? Puan Maznah nanti makcik berlatih baca nipis pula. Boleh? Boleh? Nak ingat tebal senang, ada sabdu kat situ. Macam mana tu? Nak ingat tebal? Sabdu kat mana tu? Oh, puan maksudkan ni, kalimah ni, bin nuzur ni. Pada nun tu ada sabdu. Boleh juga. Kalau bacaan wasal macam mana? Kalau bacaan wasal, kita baca satu harakat lah. Contoh, macam ni kan, kita tak nak berhenti, misal kata, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ni saya baca sambung. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Macam tu. Sama jugalah. عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا. Sama je. Kita akan baca dengan nipis sahajalah sebab baris bawah kan. Kita baca wasal. Dia yang datang kaedah yang datang dengan dua wajah ni tadi indal waqfi, ketika waqaf sahaja. Okey, syarat dia akan berlaku ketika waqaf je. Syarat dia ketika waqaf. Kalau sambung confirm nipis lah kan. Jangan kita baca dua harakat pula. Jangan baca dua harakat. Azabi wa nuzuri wa laqad. Boleh? Ya ni walaupun kita kata dia asalnya ada, tapi tidak bermakna kita kena baca dia. Kan? Sebab itulah ianya hanya di orang kata apa, disentuh pada bahagian tebal ataupun nipis tu sahaja. Betul tak? Azabi wa nuzur. Kita tak menambah huruf lain pun. Kalau kita baca dengan nipis, azabi wa nuzur. Kita hanya menipiskan ra tu sahaja tanpa menambah huruf ya. Okey, dia dah buang tetap dibuang lah. Dia tak ada cerita kalau dah dibuang tapi kena dibaca. Tak. Dia dah buang tetap dibuang. Cuma kenapa baca dengan nipis, hanya nak mengingatkan kembali. Nak bagi kita nampak, oh sebenarnya ra ni ada cerita di sebalik dia. Ada kisah dia, ada sejarah dia kan.
Macam itulah. Okey. Wallahu a'lam. Jelas ke tuan-tuan puan tentang ini? Perbincangan huruf ra. Mudah kan mengaji? Easy ngaji.